Lihat saja bagaimana ayuh Syekh Khadir Jalani. Nak balik makan ni, nak ayak wi siapa gitu mau nak cari halal. Kita wak balik piti mah kita cari kerja. Nak wi makan beras, gula, makan ni ke dia ke anak bini kita. Kita cek tengok benda molek ke tak. Syubhah ke haram ke tak. Membujur lalu minta patah. Kau kerah hati bini. Kau gelak hati bini. Kau gelak anak. Kau tak nampak semaya bel. Mari mana? Cuba fikir. Nego nipu. Kerja tulis apa curi tulis. Dia. Lepas tu dia kutip marah. Kena ke? Nak ayat ni. Tak nampak kesilapan kita. Sebab itu hamba nak ayat ibu-ibu semua dalam ceramah motivasi kepada ibu bapa yang dia panggil 4-5 hari baru ni, ibu bapa yang pelajar-pelajar nak ambil SPM. Hamba berayatlah kesilapan kita ibu bapa. Salah kau kata kalau kita dengan anak kita jumpa dia, kita ngaku kita salah. Kita ngaku kita salah. Abah minta maaf lah. Abah minta maaf banyak. Memang silap abah lah. Patutnya mu ni daripada you pesaat dulu boleh straight dah. Mu bukan tak pandang ngaji, tapi abah tak cara kamu. Abah abaikan. Abah tak pergi tanya nak cikgu hal pelajaran mu. Abah tak gotu, abah tak gon. Royak kanak lagu tu. Cuma abah nak minta periksa ni boleh satu. Abah nak minta musungguhlah. Sialah ke abah. Mutulunglah, mutulung kabar lain lah abah kesilapan abah. Mu bukan tak pandang, mu pandang, tapi abah silap. Nituk ni anak. Sebelum abah kerja mata, abah nak tengok atik mu berjaya. Dan mu janganlah dakwah abah di akhirat kelak. Abah dosa banyak hak abah sendiri tu. Fahmu dakwah abah pula. Amu ayat ke bapak lagu tu. Ketera ayat ke anak lagu tu. Ada anak kata kepada dia kita. Itulah abah. Tu. Mujur nyesal. Nak betul. Hamba lama hamba duk tengok abah ni. Anak tak kata gitu. Anak tak kata gitu. Pasal dia manusia juga. Ada perasaan. Sudah tentu dia akan menengok. Bisikan-bisikan yang kita kata tu akan menusuk kalbu hati dia. Menusuk kalbu hati dia. Ayuh aku minta maaf ke aku. Dia mari satu perasaan lain. Tidak ego kita. Kita minta dengan anak kita. Sebelah abah kerja mata. Sehingga kan ayat ibu-ibu dah apa semua. Kalau patut takdir lah kalau kita mati. Anak kita akan ingat siapa dia mati. Bisikan yang kita kata tu. Ayah aku penuh minta dengan aku. Supaya aku belajar sungguh-sungguh. Aku tabik lah ayah aku. Dia minta maaf dengan aku. Patut aku anak minta maaf dengan pok. Tapi pok minta maaf dengan anak. Tawaduknya ayah aku akan mari perasaan lain. Ibu-ibu apa semua, ayah hamba tidak sehebat hamba. Ceramah lah. Tapi ayah hamba hebat dari segi didik anak. Ayah hamba orang Minangkabau, Negeri Sembilan. Pernah waktu dia sakit, hamba hok bosu. Sampai kali ni hamba teringat. Gap dia minta dengan hamba. Dia kata tak baca gak Quran, ayuh nak dengar. Ayuh nak dengar tak baca Quran. Waktu tu dia sakit, dia nyakit lelah. Dia minta dengan hamba, suruh hamba baca Quran. Hamba baca lah. Enggak boleh baca. Dia tambah ngaji sekolah haram. Sampai ke hari ni permintaan ayah hamba tambah ingat.
Dia tak sedengar suara Tok Imeh, suara Tok Bela, suara Tok Syuk, tak sedengar. Suara Tok Lebah lain. Tapi dia dengar suara daripada suara anak dia. Dan hamba boleh terbayar. Waktu hamba baca tu, mengalir air mata dia. Nampak? Permintaan seorang bapa. Bapa kita tidak guna senjata tu. Pasal kita banyak silap dengan anak kita. Kita buat balik makan ni, memang makan ni halal. Tapi mungkin puncanya adalah haram. Mungkin cara kita dapat haram. Tapi kita tak perasan benda tu haram dan benda tu syubhah. Akhir sekali, jadi darah daging anak kita, menyebabkan anak kita jadi degil, anak kita jadi biar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, ada. Memang ada tugas sebagai seorang bapa. Budak tu kata ke dia. Yang pertama dia kena pilih calon isteri dia. Yang kedua, bila dia beranak, bila dia berumah tangga, bini dia beranak, dan anak itu mesti dibubuh nama yang elok-elok, yang comel-comel di sisi Allah Ta'ala. Jangan comel di sisi manusia. Bubuh nama comel di sisi manusia, tapi makna di sebaliknya. Biar comel di sisi Allah kata. Yang ketiga, seorang bapa kena ajar Al-Quran pada anak-anak. Dan yang keempat, bapa kena ajar akhlak Islam. Bila Sayyidina Umar royak gitu ke budak tu pun royak ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, pak kara hak meroyak tu pak aku tawak sahabat. Isteri dia yang menjadi ibuku adalah yang bakar tak molek. Kutik kena jalan. Aku ni dibubuh nama kelawar. Masukkan dia nak ajar Al-Quran pada aku, dia sendiri baca tak pandai. Masukkan dia nak ajar akhlak Islam, dengar orang ngajar pun duk jahil. Langsung Sayyidina Umar paling pada pokcik tu. Dia kata, pokcik, sebelum anak pokcik korang ajar pokcik dulu korang ajar ke anak pokcik. Nampak tuan-tuan? Sebab itu waktu kita menadah tangan pada Allah Ta'ala, bapa-bapa, kita royak ke Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, tak adalah manusia paling jahat akulah. Tak adalah manusia paling jahat akulah ya Allah. Tak adalah manusia yang paling banyak dosa akulah ya Allah. Tidak adalah manusia yang paling banyak silap dan salah akulah ya Allah. Baru kita mari berasa kita banyak dosa. Baru kita mari berasa kita banyak silap dan salah. Kalau tidak, kita berasa kita lah orang paling juru. Bapa pasal kita tidak zina, kita tidak merokok, kita tidak curi, kita tidak bunuh orang, kita berasa kita juru tu. Walhanya kita bergelombang dengan dosa. Nampak? Sebab itu waktu kita tak ada tangan, kita tak ada biasa. Bapa? Pasal kita tak berapa banyak dosa. Bapa tak banyak dosa? Pasal kita tidak judi, tidak minum arak, tidak tino, tidak bunuh orang, kita berasa tak ada bersatu. Walhalnya ibu-ibu dan bapa semua, dosa yang paling sebesar-besarnya ialah meninggalkan sembahyang. Bapa dosa meninggalkan sembahyang paling besar sekali. Kerana orang tak sembahyang, orang yang sembahyang, disebut perbezaan di antara orang kafir, orang munafik dengan Islam ialah sembahyang. Bila mu sembahyang, mu Muslim. Bila mu tak sembahyang, enggak dia. Tapi kalau zina, bila mu zina, kafir. Tak, mu ma'asi orang berdosa. Mu merokok, mu tidak kafir, tapi mu berdosa. Gau dia lagi.
Bukan amo suruh buat dak. Semua tu masuk dalam kategori dosa besar belaka. Tapi pala dosa besar ialah meninggalkan sembahyang. Bermula akhir balik umur 10 tahun. Sekarang sudah 65 tahun. 65 dah. Penceramah. Tuan-tuan mungkin muda lagi. Baru 75 kot. Umur 65. Akhir balik 10 tahun. Kalau mau kerja mata muhtar. Start bila mu semaya 5 waktu? Adakah start daripada akhir balik 10 tahun sampai hari ni mu tak tinggal-tinggal? Bila mu kenal tangga masjid muhtar? Start daripada mu akhir balik sampai hari ni ke? Bila mu kenal semaya Jumaat? Start daripada mu akhir balik sampai hari ni ke? Kamu tengok ambo. Oh dah. Setahun dua ni ya baru. Bobohlah 5 tahun. Banyak sikit lah 10 tahun. Mu akhir balik 10 tahun dulu. Kalau 65 mu tolak 10 tinggal 55. Kalau 55 tahun mu baru semaya cukup 5 waktu. 55 tolak 10. 45 tahun dulu mu buat kerja mutah. 45 tahun dulu. 45 tahun dulu mu tak kenal Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Mulut nampak 10 tahun ni. Mulut nampak ceramah situ, ceramah sini, forum situ, forum sini. Hak 45 tahun yang lalu mengingat aku biarkan begitu. Aku pakai tak kira. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarrah pun benda awak molek, aku kira mutah.